Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, clear tak? Sekejap, Facebook dia dekat live kan? Macam mana dia buat? Ah, okey. Bismillah. Warga Facebook dan juga warga Ikhlas sekalian, alhamdulillah, insya-Allah sebentar lagi dalam pukul 8.30 kita akan bersama-sama menerusi dua channel pada pagi ini. Satu FB Live Takaful Ikhlas dan satu lagi ialah menerusi MS Team. Itu khas untuk warga ikhlas yang berada di pejabat ataupun yang bekerja di rumah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama berbicara satu topik, pulih semangat. Tuan-tuan kan, dalam suasana dan keadaan sekarang ini mungkin ada yang lemah semangat, mungkin yang hilang semangat, mungkin yang tak ada semangat. So kita cubalah cari tips-tips yang boleh untuk sama-sama kita memulihkan kembali semangat. Boleh tak kita nak pulihkan semangat? Ada tak cara dia? Ataupun biar je lah kan, nak hilang semangat, hilang je lah. Okey, tapi apa pun kita akan bersama-sama nanti bila dah sampai masa pukul 8.30. Tapi tuan-tuan yang sudah berada di Facebook live Takaful Ikhlas ni, bolehlah share, supaya kita boleh manfaatkan keberadaan kita di alam maya ni, insya-Allah. Jadi saya setakat dulu sebagai promo awal supaya tuan-tuan boleh mencari posisi yang sesuai untuk sama-sama kita melayari alam maya melalui dua platform hari ini. Wah, saya pun teruja juga kan, satu platform MS Team untuk warga ikhlas yang berada di office ataupun yang bekerja dari rumah. Itu khas, dan untuk public sebenarnya, dan juga para agensi kita, warga agensi, para pelanggan dan juga masyarakat umum yang mencintai Takaful Ikhlas ataupun yang menyokong Takaful Ikhlas, boleh menerusi Facebook Live. Jadi kita tunggu pukul 8.30 nanti, insya-Allah kita akan sama-sama ke udara, insya-Allah. Sementara tu kita layan dululah. Suara macam ada echo lah. Mungkin macam mana ya? Okey tak suara Ustazah? Saya nak respon. Live ke Ustaz? Live dah off kan? Tak apa, boleh je respon kita. Okey. No problem. Dia punya FB dia macam ada echo-echo sikit. MS Team clear. Ya. Ataupun kerana dia kacau bila kita buat dua-dua macam ni. Saya rasa dia macam wave ada gangguan sikit. Tapi dia tak clear, dia macam hujung-hujung je FB. Tapi saya dapat feedback daripada sahabat-sahabat di FB kita, suara clear. Suara clear. Okeylah, alhamdulillah kalau macam tu. Kita boleh proceed kot. Kita tunggulah lebih kurang 10 minit lagi. Okey. Sementara tu bolehlah tuan-tuan share dulu. Kan, tajuk kita jangan lupa tuan-tuan, pagi ni ialah pulih semangat. Mungkin kita nak kena mandi bunga ni. Ya.
masih tunggu 5 minit lagi untuk kita sama-sama di FB Live Takaful Ikhlas dan juga di platform MS Team. MS Team sekarang ni kalau ikut staff kita yang telah ikut itu ada tak ramai lagi kan, baru ada 4 orang. Tak maju meniaga ni baru 4 orang. Baru 5 orang. Dia nampak macam orang yang sama. Okay, belum join lagi tu. Kalau di Facebook Live kita lebih kurang ada 20 orang yang sedang ni kan. Cik Salahuddin kita, apa khabar? Alhamdulillah kan. Boleh share lah supaya pertemuan kita hari ni boleh boleh dimanfaatkan boleh seramai mungkin. Alright. Kita manfaatkan platform teknologi tuan-tuan. Okay, Alhamdulillah. Salam Jumaat daripada Azizah Mustamam. Okay, Alhamdulillah kan. Ni mungkin semua adalah sahabat-sahabat FB Takaful Ikhlas. Tuan-tuan boleh like Takaful Ikhlas sebab di FB tu kita akan share maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan produk, berkaitan dengan perkembangan terkini Takaful Ikhlas. Dan itu yang rasmi itu adalah Takaful Ikhlas. So itu adalah platform rasmi kan. Boleh berinteraksi, boleh tuan-tuan boleh gunakan platform itu juga untuk menyampaikan pandangan pun boleh. Cuma jangan kutuk je lah. Kalau tuan-tuan ada perlukan khidmat, nak dapatkan maklumat dan sebagainya, boleh hubungi para agensi kami yang berada di seluruh Malaysia ya, yang berada di seluruh Malaysia, daripada Perlis sampai Raga Sabah. Dan ya, ejen-ejen kita insyaAllah bersedia untuk memberi khidmat terbaik untuk tuan-tuan kan. Kita ada di Takaful Ikhlas ni Alhamdulillah kita ada 2 sistem, iaitu sistem 3 tier yang normal agent, dan kita ada sistem ALC, Agency Leaders Corporation. Jadi tuan-tuan yang berminat untuk menyertai sebagai menjadikan agent sebagai kerjaya pun boleh hubungi kita punya ketua-ketua agensi kita yang berada di seluruh Malaysia, dan boleh juga melalui pejabat-pejabat cabangan kita, regional office yang juga berada, kecuali tak adanya di Perlis dan di Penang, tetapi kita ada di Sungai Petani, masih lagi ruang lingkup belah utara lah. Boleh hubungi, kita ada di Pantai Timur, kita ada di Malaysia Timur kan. So di Pantai Barat ni, di sebelah sini kita ada di Selangor, kita ada di KL pun ada. So boleh untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini. Ini khas untuk pelanggan lah. Di mana Takaful Ikhlas ada melancarkan 2 produk terbaru kan, 2 produk terbaru yang
lain daripada yang lain, nama pun lain, manfaat pun lain. Okay? So boleh hubungi, nak tahu detail boleh hubungi orang kata apa, ejen-ejen kita. Kita dapat maklumat ni, suara tak kuat dan tak jelas. Suara tak kuat dan tak jelas. So okey tak suara sekarang? Macam mana? Suara okey tak? Saya cuba. Okey. Suara saya macam mana sekarang ni? Kalau ada feedback, sahabat-sahabat kita di Facebook, kan? Sebab kita dapat feedback ni suara tak berapa jelas. Okey tak okey sekarang? Suara okey, alhamdulillah. Cuma kami kena kuatkan volume pada handphone. Betul lah. Betul. Tuan-tuan kena kuatkan volume pada handphone dan laptop tuan-tuan lah ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Suara jelas. Okey. Itu nampak macam staff kita menerusi Syah tu, Puan Syah. Kan? Alhamdulillah, terima kasih kerana ikuti Facebook. Okey, kita alhamdulillah tuan-tuan dah pukul 8.32. Kita di platform MS Team pun penyertaan sudah bertambah. Sekarang ni dah 13 orang. Kebiasaannya yang akan mengikuti MS Team kita ni lebih sekitar 70 orang setiap minggu. Dan kita harapkan kita beat pertemuan-pertemuan yang lepas hari ni, kalau boleh lebih ramai, kan? Alhamdulillah. Barangkali kita boleh mulakan tuan-tuan ya, sebab kita tak nak bazirkan masa tuan-tuan juga. Kita nak manfaatkan kebersamaan kita di sini. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dua platform. Di alam maya menerusi dua platform. Alhamdulillah, kita memanfaatkan teknologi. Satunya di FB Live Takaful Ikhlas, dan satu lagi ialah menerusi platform MS Team, iaitu platform rasmi kita, kami bersama dengan warga kerja Takaful Ikhlas. Alhamdulillah, ada yang berada di office, ada yang berada di yang berada di rumah. Alhamdulillah, kita dapat manfaatkan peluang dengan teknologi ini. Dan insya-Allah pada pagi ini tuan-tuan, topik yang kita akan bawa untuk berbicara ialah berkaitan dengan pulih semangat. Kan? Tuan-tuan, bagi memulakan kita kata pertemuan kita pada pagi ini, kan, semangat ni kalau kita tengok definisi dia, dia berkaitan dengan emosi. Dia berkaitan dengan emosi yang melibatkan soal perasaan, soal apa yang kita rasa, apa yang kita lalui, kan? Dia melibatkan emosi, kan? Tapi ada juga orang kata semangat tu yang merujuk kepada macam makhluk-makhluk tertentu, kan? Macam contohnya semangat padi. Kan, semangat macam roh-roh tertentu. Tapi skop bicara kita tak nak bicarakan yang tu, tapi kita lebih kepada semangat yang melibatkan soal emosi kita, tuan-tuan ya. Okey, kadang-kadang kalau kita tengok kan, satu ketika kadang-kadang kita ni kata apa, energetik kan. Kadang-kadang dulunya kita ceria, kita happy, kan, kita happy, kata apa, hati kental, tak mudah, kata apa, tak mudah terkesan dengan apa orang kata. Tapi ada keadaan tertentu, ada keadaan pula dalam situasi yang lain
orang kata apa, tiba-tiba kita boleh jadi sensitif, kan? Boleh jadi mudah sentak zaman sekarang, kan? Sikit-sikit je sentak, sikit-sikit je sentak. Sedih, kan? Sedih, kemurungan, kan? Orang kata apa, tak confident, orang kata apa, macam hilang punca, orang kata apa, macam orang kata apa, hilang arah, for example, kan? So ini situasi yang orang kata apa, yang dihadapi oleh kita sebab kita ni makhluk yang ada emosi. Kan, bila emosi kita stabil, mungkin tak adalah keadaan tadi, jadi sedih, sensitif, mudah sentak. Tapi bila emosi kita tidak stabil, itu yang jadi tu. Jadi ini berkaitan dengan satu elemen yang kita sebut sebagai semangat, kan? Semangat. Okey. Jadi kita kena faham semangat ni berkait dengan apa. Satu. Yang kedua, kita kena faham, untuk kita faham kenapa kita, sebab bila kita sebut pulih semangat, maknanya ada something wrong kepada semangat kita lah. Kita nak pulihkan balik, kan? Mungkin kenapa kita nak pulihkan dia? Sebab mungkin dia hilang semangat, lemah semangat, kurang semangat, tak ada semangat. Kan? Kan? Jadi kita perlu pulihkan. Macam mana nak pulihkan tu? Pertama kita kena tahu dulu semangat tu apa benda. Kan? Baru kita boleh pulih, baru kita boleh tackle punca dia, kan? Lepas tu bila kita dah tahu apa benda itu semangat, kita kena cari punca, apakah sebab-sebab, faktor-faktor yang membolehkan seseorang itu hilang semangat. Lepas tu baru kita boleh cari obat. Dah tahu dah kenal semangat tu apa benda, okay? Yang kedua, kita tahu dah puncanya apa, dan baru kita boleh mencari obat, tuan-tuan, kan? Baru kita boleh mencari obat. Dan bila kita dah tahu punca, baru kita boleh cari obat yang tepat, kan? Macam doktor lah, dia kena diagnose dulu, dia kena buat diagnosis dulu, kan? Jadi orang kata apa, baru dia boleh tentu, lepas tu baru boleh tentukan obat yang betul. Kalau tidak, nanti kan sakit kepala pergi bagi obat sakit gigi. Tak kena lah, tak kena. Jadi itu yang pertama. Okey, sebagaimana saya sebut tadi, semangat ni dia berkait dengan emosi. Dan memang kita manusia, emosi kita berbolak-balik. Dia ditentukan oleh dua faktor. Satu faktor luaran, dan juga yang kedua faktor dalaman. Faktor luaran tu persekitaran kita, environment yang kita hidup. Itu boleh memberi kesan kepada keadaan kita, semangat ke tak semangat, jadi sensitif ke tak jadi sensitif. Okey. Yang kedua ialah faktor dalaman. Kita ni Allah Ta'ala jadikan dengan penuh kehebatan. Ya, bicarakan contohnya, kalau kita tengok dalam badan kita ni ada macam-macam jenis hormon, kan? Hormon itu, hormon ni ialah satu unsur kimia yang ada dalam badan kita, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk regulate kita, untuk kita ni boleh berfungsi dengan baik, dengan sebaik yang mungkin. Kita ada hormon contohnya macam melatonin, kita ada serotonin, kita ada kortisol, kita ada, saya pun tak ada nak sebut dah, tuan-tuan, kan? Yang utamanya lebih kurang ada 10. Kesemuanya dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam badan kita untuk mengawal ataupun membantu kita, orang kata apa, berfungsi sebagaimana yang sepatutnya. Saya ambil contoh, kan? Macam hormon serotonin. Hormon serotonin ni secara mudahnya hormon yang mengawal kita berkaitan dengan hormon gembira lah, hormon gembira, kan?
Bila mana ada masalah pada hormon ni, dia akan efek kepada, contohnya boleh bawa kepada anxiety sebagai contoh, cemas, rasa sedih tiba-tiba, rasa hilang semangat, tidak bermaya dan sebagainya, kan? Dan hormon serotonin ni dia banyak berkait dengan berhubung rapat dengan sistem pencernaan, mana perut. Sebab tu kalau tuan-tuan buat pembacaan kan, gastrik boleh bawa kepada anxiety, pemakanan boleh bawa kepada ada hubung kaitnya dengan anxiety. Tuan-tuan boleh baca. Dan ada pun doktor-doktor yang apa yang buat dalam Facebook dan sebagainya kan. Tuan-tuan boleh baca, boleh baca dan boleh ikuti. Kan, maknanya perut kita dia kena well communicate dengan otak. Bila perut ada masalah, dia akan efek pada otak, itu yang akan mengganggu emosi. Tuan-tuan ya. Pengalaman saya sebagai orang kata apa, berada di dunia perubatan Islam, contohnya kan, dunia perubatan Islam bersama dengan Darussyifat juga kan, dia punya efek gastrik dengan anxiety itu, dia punya simptom-simptom tu lebih kurang mirip dengan simptom gangguan, yang berdasarkan pengalaman lah. Contohnya berdebar secara tiba-tiba, rasa cemas, rasa sedih tiba-tiba, rasa marah dengan tiba-tiba kan. So saya melihat dua benda ni, dapat melihat daripada dua dimensi. Satu dari segi perubatan moden, alopati, dan juga perubatan Islam. So kita boleh tackle dengan lebih tepat lah untuk diagnose. So begitu tuan-tuan. Maknanya kita, sebelum kita nak bicarakan tentang nak pulihkan semangat tu, kita kena kenal dulu apakah tadi yang melibatkan emosi. Dan emosi dalam badan kita ni banyaknya dikawal antaranya oleh hormon. Antara hormon yang mengawal emosi ni ialah hormon serotonin. Hormon serotonin. So hormon ini yang akan banyak, kalau dia ada masalah, ini akan jadi sebab itu tuan-tuan, kena tingkatkan ilmu berkaitan dengan aspek-aspek tersebut. Kan? Sebab hormon ni dia ada kaitan dengan soal pemakanan. Kan? Saya follow satu YouTube yang dikendalikan oleh seorang doktor. Tuan-tuan boleh follow dia, doktor tu. Saya tak nak sebutlah nama tu, tuan-tuan cari sendirilah kan. Ada pemakanan tertentu yang boleh efek makanan tertentu daripada dia. Saya memang ambil pandangan daripada dia. Saya tak buat kajian lain, tapi nampak macam logik. Sebab berdasarkan pengalaman sendiri kan, bila kita stop pemakanan itu, dia keadaan kita jadi mula stabil dan tidak ada simptom-simptom macam, kita tak tahu bahawa yang kita alami itu adalah anxiety yang menyebabkan kita rasa lemah, tak semangat, rasa cemas tiba-tiba, rasa terlalu pesimis, jadi terlalu negatif kan, mudah sentap kan. Disebut antara makanan yang kita kena elakkan untuk stabilkan hormon gembira ni tadi, antaranya ialah gula. Gula. Bila kita cerita pasal gula ni, tak sedap lah. Yang kedua, gandum kan, sebab dia ada gluten dalam gandum. Lepas tu trans fat, lemak tepu. Dan yang keempat ni susu. All type of susu, kecuali susu kambing boleh ambil katanya, kata apa, dengan jangan banyak sangat lah kan. Jadi berdasar pengalaman saya, kita cuba kontrol makanan-makanan tu. Dah tak ambil roti canai kan, elakkan roti putih dan sebagainya, dan nampak ada improvement. So jadi bila kita kenali begini tuan-tuan, ini dia berkaitkan dengan emosi tau, dengan emosi. Semangat, bagaimana sebut semangat berpunca daripada semangat adalah emosi. Antaranya kenapa jadi efek begitu, sebab emosi kita tidak stabil. Antaranya yang boleh memberi ketidakstabilan emosi itu ialah kerana hormon tidak stabil. Ataupun nak buat macam mana, dia nak kena ada, pertamanya mesti kena start dengan knowledge dulu, dengan knowledge.
So itu tuan-tuan, sebagai intro. Panjang lebar intro ni tuan-tuan ya. Kita lebih kurang 9 suku je kita akan habiskan insya-Allah. Begitu. Sebab manusia ini sendiri dia sekurang-kurangnya ada 3 unsur. Unsur emosi, unsur roh dan unsur fizikal. Ketiga-tiga unsur ini memerlukan makanan. Kan? Emosi perlukan makanan. Betul tak? Roh tak dinafikan memerlukan makanan juga. Fizikal itu jelas. Dan banyaknya kita ni bagi makanan kepada fizikal. Kita tak fokus juga makanan kepada roh, makanan kepada emosi. Itu yang kadang-kadang bayang tuan-tuan, kalau fizikal, kalau kita tak makan macam mana keadaan? Boleh berubah Jadi bila orang dalam keadaan lapar, boleh berubah. Dia jadi orang kata apa, sensitif, tak tentu hala kan. Bayangkan kalau fizikal kita tak diberi makan ataupun makan makanan yang tidak sesuai ataupun yang tidak berkhasiat dan sebagainya, dia boleh efek. Apatah lagi kalau aspek emosi dan roh kita tak beri makanan yang sepatutnya. Kan? Depa lapar juga. Jadi lapar juga. Jadi bila lapar, efek lah. Kan? Kalau fizikal tadi boleh jadi sensitif, sentap, tak ada pasal kan. Wah, lapar macam mana kan? Pantang sikit kan. Marah. Jadi begitu juga emosi dan roh. Jadi jangan lupa mereka unsur-unsur ini juga memerlukan kepada makanan. So maknanya kalau kita nak kenali punca tadi, punca dalaman saya dah sebut, tengok unsur hormon tu, boleh pergi test pun tuan-tuan. Tapi kalau buat medical check up biasa, dia tak test hormon ni. Kan hormon. Contohnya kita nak test hormon kortisol. Mungkin this the first time tuan-tuan dengar hormon kortisol. Kan? Kortisol ni antaranya dia mengawal paras gula dalam darah dan juga mengawal tahap stres kita. Okay? Kalau hormon kortisol ni rendah, itu yang menyebabkan kita mudah stres tu. Sebab hormon ni tak boleh nak kontrol kita. Okay? Dia ada yang artificial, obat dia ambil. Kan? Tapi tak baguslah. Kan? Antara sebab yang boleh mengurangkan kortisol ni dalam badan kita ialah kita tidur buka lampu. Tidur dalam cerah. Jadi caranya ialah kita kena betul-betul tidur dalam gelap. Hatta klip lampu handphone tu pun tak boleh. Memang kena total dark. Kan? Baru dia baru otak kita tak baca, baru kita kalau ada je cahaya, otak kita kata kita masih lagi tidak tidur. Jadi bila tak tidur, hormon kortisol tu masih dikeluarkan. Jadi kita nak suruh kita ni betul-betul tidur. Sebab itu tidur tu sangat perlu tidur berkualiti supaya kita boleh stabiliskan balik hormon-hormon dalam badan kita. Kan? Jadi contohnya hormon melatonin. Melatonin ni saya melalui satu pembacaan, dia banyak dikeluarkan pada pukul 11 hingga pukul 12. Dan untuk keluarkan hormon ni kita mesti kena tidur. Tuan-tuan, mesti kena tidur. Kalau tak tidur, hormon tu tak keluar. Dan bila hormon tu tak keluar, besoknya kita akan bangun dalam keadaan lesu, kita hilang semangat, kita lemah, nak fikir pun malas, kan? Tapi kita suka tidur lewat. Kan? Nak lagi anak-anak kita kan. Jadi make sure mereka kalau boleh tidur pukul 10 tu dah kena tidur dah. Kalau kita tengok sunnah Nabi SAW pun, Nabi baginda SAW tidur awal. Kan? Saya tak tahu sejauh mana kebenaran bacaan saya ni. Dia kata kalau kita tidur pukul 10 hingga pukul 12 ni, 1 jam kita tidur, kualiti dia menyamai 3 jam. Dan dia akan reduce bila dah sampai ke larut malam. Dan katanya kalau selepas subuh, kualiti tidur kita tidur 3 jam, kualitinya 1 jam. Sebab tu bila kita tidur lepas subuh, badan kita lemah. Dan memang Islam pun larang kita daripada tidur lepas subuh kan. So maknanya kita kena faham, kena ada ilmu seluk belok ni, kena lifestyle kita kena betul, dan baru kita boleh tackle unsur luaran tadi.
Kita ambil yang unsur dalaman dulu, kita regulatekan balik, kita stabilizekan balik, kita tingkatkan ilmu. Jangan cepat kita tengok pada faktor luaran saja. Bila kita tengok faktor luaran saja, persekitaran kita, environment kita, takut kita tak tak tackle pada isu yang sebenarnya, bukan pada punca yang betul. Kan? Jadi kita tackle dua-dua, dalaman kita tengok unsur-unsur tadi, kan? Yang kedua kita tengok daripada unsur luaran. Unsur luaran ni kita unsur luaran ni contohnya tempat kerja kita. Kan, tempat kerja kita. Kalau jenis tempat kerja kita jenis jenis individualistik, kan, ini salah satu. Ataupun yang famous lah istilah work in silo, aku kau, kan. Kalau untuk warga Takaful Ikhlas dalam MS Team ini ataupun yang berada di Facebook Live ini, mungkin familiar kita, sebab tu salah satu daripada kita punya ikhlas value, nilai-nilai kita, antaranya ialah disingkatkan dengan perkataan ICE, kan. I tu stand for integrity, C collaboration, and E tu for expertise. So the word collaboration tu, tuan-tuan, kan, punca antara sebab luaran seseorang tu hilang semangat, tak ada semangat, ialah bila mana dia rasa dia seseorang, dia keseorangan, kan, dia keseorangan. Sebab tu dalam Islam dia faham manusia ni tidak boleh menjadi kera sumbang, kan, iaitu hidup seorang-seorang. Dia adalah insan madaniyun, maknanya manusia yang bersosial. Mesti kena hidup, kena ada interaction di antara satu sama. Sebab itu bila Islam faham manusia tak boleh hidup seorang, dia mesti kena hidup secara kolektif, maka Islam promotekan, encouragekan, galakkan satu sifat, iaitu sifat ta'awun. Faham tak? Perasan tak, tuan-tuan? Untuk penuhi keinginan manusia untuk hidup secara kolektif, bersosial ini, maka Islam promotekan, encouragekan satu sifat, namanya sifat ta'awun. Sifat tolong-menolong, sifat bantu-membantu di antara satu sama lain. Itu yang menyebabkan kita hilang perasaan bersendirian, yang menjadi punca kepada kita boleh cepat hilang semangat. Kan? Tuan-tuan bayang, kita berdepan dengan satu masalah, tiba-tiba kita seorang yang hadapi. Kitalah yang kena tanggung, kitalah semua kita atas kepala kita. Tapi berbanding kalau kita hidup secara kolektif, kita ada ukhuwah, kita boleh collaborate, kita bukan work in silo, kita bukan secara bersendirian. So pepatah Melayu pun ada sebut, kan, yang ringan sama dijinjing, yang berat sama dipikul. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. So maknanya kebersamaan, kan. Jadi punca kepada hilang, punca luaran kepada hilangnya semangat ini ialah kerana kita work alone. Kan, kita rasa kita lonely, itu yang menyebabkan kita hilang, mudah jadi punca kepada hilang semangat, ya. Lepas tu pula orang kata lonely itu, bersendirian. Environment yang kedua, environment yang tidak supportive, kan, yang pentingkan diri sendiri. Lepas tu environment yang dia menghadapi tekanan kerja dan dia tidak manage kerjanya dengan baik. Tuan-tuan, saya bersembang dengan seorang grup CEO, kan? Saya tak sebut lah grup CEO tu. Kalau saya sebut semua kenal. semua kenal, kan? Saya tanya dia macam mana bos manage stres. Sebab bila dalam meeting bersama dengan beliau, saya tengok macam tak letih, kan, daripada awal sampai akhir. Jadi satu hari tu saya sempat ada urusan dengan beliau. Jadi tanya dia kata, "Ustaz, masa zaman anak-anak saya kecil dulu, saya jadikan hari
hari Sabtu tu hari yang memang saya tak peduli soal kerja, fokus kepada anak, kepada family. Mana family day, kan? Tak handphone kat tepi, laptop kat tepi, email tak baca, memang fokus betul-betul. Maknanya me time orang panggil, kan? Masa betul-betul begitu, kan? Lepas tu bila dah anak dah besar-besar ni Ustaz, dia kata saya jadikan hari Ahad pula. Dengan cara dia kata pagi-pagi bawa basikal, saya akan kayuh ikut ke mana basikal tu nak pergi. Kan? Dia seorang-seorang je. Handphone ke tepi, office ke tepi, maknanya saya kata begitu patut nampak relax je. Kita nampak dia boleh manage lah dia punya stres tu. Sebab kita tengok daripada raut wajahnya, walaupun yalah group CEO bro, bukannya head of department ataupun head of unit. Kita head of unit, head of department ni pun dah rasa dah berserabut bukan main lah, kan. Ya, jadi dia ada cara yang begitu, tuan-tuan, ya. Sebab orang kata apa, bila environment kerja kita itu juga akan menjadi menyebabkan kita hilang semangat, hilang yang paling hilang semangat tu sekurang-kurangnya okey lagi. Bukan maksudnya saya setuju dengan supaya hilang semangat, tapi berbanding dengan orang yang putus asa, orang yang kecewa lagi teruk, orang panggil peras menungging. Kan, cerita pasal peras menungging ni, tuan-tuan. Saya ada kawan masa belajar dulu, dia minat kepada seorang siswi ni, kan. Siswi ni yang yalah tuan-tuan, kan, menjadi maknanya pujaan, kan. Pujaan ramai. Dia minat dan dia kena reject. Okay? Dia kena reject oleh siswi tu tadi, kan. Akhirnya dia ni asalnya daripada seorang yang cemerlang dalam bidang akademik dia, kan, bidang akademik. Akhirnya drop habis. Tak habis belajar, tuan-tuan. Jangan main, kecewa boleh bawa sampai. Sebab itu we have got to manage kita punya hilang semangat tu. Kita kena kenal pasti terus. Kita kena terus identify punca dia supaya benda tu tidak drag. Dan ini yang kita kata nak kena pulihkan semangat ni. Jadi hari ni balik malam nanti sampai rumah, mana yang bekerja, mana yang duduk rumah lagi, lepas ni pergi cari 7 jenis bunga, kan, 7 jenis bunga, pakat mandi bunga belakang. Pakat mandi bunga, tuan-tuan, kan. Ambil lah bunga-bunga yang sebenarnya dia sebenarnya mandi bunga tu, kan, bunga tu lambang kepada kesegaran dan sebagainya, kan. Itu je, bukan apa pun, tuan, kan. Alright. Okey. Ada faktor dalaman dan faktor luaran tadi. Faktor dalaman kita nak kena ada ilmu, kena belajar, dan kalau perlu melibatkan medication, kita kena dapatkan advice daripada pihak doktor dan sebagainya. Yang luaran ni, yang ni kita boleh manage. Yang ni yang kita boleh orang kata apa, cuba manage lah. Contohnya macam salah satu tadi, macam yang saya sebut, tips grup CEO tadi, kan. Dalam seminggu tu dia ada dia punya masa me time, maknanya masa yang berkualiti sebegitu, yang dia detach daripada soal kerja dan sebagainya. Tapi kita ni payah sebenarnya, kan. Nak lagi yang sekarang ni working from home, kan. Working from home, kadang-kadang kita campur aduk home life dengan work life. Tu stres, kan. So nak macam saya pengalaman masih lagi kata apa, working from home, kan. Macam hari ni pun tuan-tuan tengok latar belakang tu pun daripada rumah. Kan, daripada rumah, masih bekerja daripada rumah. So kena manage loh, kena differentiate, mana satu work bagaimana home life dengan work life. Kan, kalau tidak kita bawa work life dalam home life, kita bawa home life dalam work life, caca marbah hidup kita, lagi stressful, tuan-tuan. Kan, sepatutnya produktif tinggi bekerja dari rumah sebab kita tak perlu kata apa, hadap jam dan sebagainya. Productivity drop, kan, productivity drop. So tak nak begitu. So kena manage, kena cari tip, kena cari ilmu. Jadi kita kena manage persekitaran ni, tuan-tuan. Pertama,
Pertama kita satu, kita kena sedar luaran ni ada benda yang within kita punya kontrol dan ada benda yang kita punya beyond kita punya kontrol. Okey, untuk kita mengawal ataupun memulihkan semangat kita ni tuan-tuan kan, pertama kita kena fokus kepada yang within kita punya kontrol. Benda yang beyond kita punya kontrol tu kita orang kata apa, serah dan tawakal je lah. Saya selalu bagi contoh kan. Contohnya di KL ni memang jam tu adalah common kan. Kita tak boleh kontrol pun jam tu. Betul tak tuan-tuan? Tak boleh kontrol kan. Jadi bila tak boleh kontrol, apa yang kita boleh kontrol? Supaya tak kena jam. Jam itself memang kita tak boleh kontrol, beyond kita punya kontrol. Kita tak boleh nak beritahu setiap orang, kau jangan keluar pagi masa ni supaya aku boleh pergi kerja supaya dan tak jam. Tapi kita yang within kita punya kontrol. Kalau kita nak kontrol hot tu, memang stres lah sebab benda yang kita tak boleh nak kawal, beyond kita punya kontrol. Tapi kalau benda yang kita boleh kontrol, contohnya kita kata kita manage dari segi domestic issue kita keluar awal, ataupun instead of kita naik kereta, kita guna public transport, guna MRT, LRT, ataupun kita guna motor. Kan? Memanglah tak style tuan-tuan naik motor. Apakah hal naik motor? Bahayalah naik motor tu, tetapi insya-Allah tuan-tuan, saya dah 12 tahun lebih pergi kerja, kadang-kadang naik motor, kadang-kadang naik kereta. Kita kena belajar tips lah, kena belajar kaedah cara pemanduan selamat dan sebagainya kan. Jadi fokus kepada kita punya within kita punya kontrol. Itu yang kadang-kadang kita fokus pada benda yang kita tak beyond kita punya kontrol tu, bila tak tergapai, itulah kita tersandak. Mulalah menyalahkan pada diri sendiri. Apalah benda ni pun tak ada. Sedangkan itu memang beyond kita punya kontrol. Okey, pertama. Yang kedua, kita kena tengok sudut, hanya lihat pada sudut positif. Kan? Kita kena lihat pada sudut positif, jangan tengok pada sudut negatif. Sebab kita dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita biasa pakai dua mata. Ini selalu kita sebut, saya pun selalu sebut, mata lebah ataupun mata lalat. Kan? Mata lebah, dia akan pergi cari benda yang baik-baik. Kalau dalam taman tu dia akan cari bunga. Kalau dia jumpa bunga ti ayam pun, dia hanya ambil madu bunga ti ayam tu kan, ambil yang baik. Tapi kalau mata lalat, walaupun duduk dalam taman bunga, dia tak pergi kat bunga, dia tetap cari benda-benda kotor, sebab itu memang tabiat mata lalat. Jadi untuk kita pulihkan semangat kita, jangan fokus kepada benda yang negatif. Sebab dalam hidup kita ni, kalau nak cari benda yang negatif tu terlalu banyak. Macam kita duduk depan cermin kan, duduk belek juga, duduk tengok, ada jerawat juga kan. Tengok sepitas lalu sudahlah. Kalau kita nak belek, kalau kita nak cari satu persatu, memang jumpanya. Sama macam kita hidup pasangan kita kan. Kalau kita nak senaraikan keburukan yang negatif, boleh senarai tuan-tuan, boleh berlalai kertas kan. Tapi apa faedah? Kan, menyebabkan kita jadi hilang semangat. Kita rasa kecewa. Rupanya banyak buruk dia ni. Yang menyebabkan kita dah terdetik. Pada masa tu adalah musuh yang tak nampak tu masukkan jarumnya. Kau cari yang lain lah kan. Kau sepatut menyesal. Dulu masa bercinta tu semua ditunjuk hak baik-baik je, sebenarnya banyak buruk, mula diracuni. That's why sama juga dalam konteks kerja kita tuan-tuan. Dalam konteks kerja kita, kadang-kadang adalah bos bagi kerja lebih kat kita kan. Dia tak bagi kerja lebih kat orang lain kan. Mungkin kita rasa tak puas hati, ataupun kita ni pangkat besar jugalah, pangkat besar kan, pangkat eksekutif kan. Kerja tu kerja admin support, tiba-tiba kita kena buat. Kalau kita fikir negatif, memanglah kenapa aku kena buat kerja ni kan. Tapi kalau kita fikir positif kan, sekurang-kurangnya positifnya ialah orang kata apa, bila kita buat kerja admin support, kita faham
kerja dia. Kalau kita fikir positif kan, kita fikir positif. Tapi kalau kita nak fikir negatif, itu lah. Bos ni memang pilih kasih. Kenapa orang tu kau tak suruh? Kenapa aku je? Kau nak, memang bos nak bully aku dan sebagainya kan. Betul. Kita kena tengok dari sudut yang positif. Kan? Jangan tengok daripada sudut yang negatif. Yang ketiga, kita kena tengok hasil yang bakal diperolehi. Tuan-tuan, kalau kita buat kerja cacar marba, cacar balan, kan? Adakah hasilnya baik? Dalam konteks kita bekerja, dalam konteks kita ada KPI, kita di akhir tahun kita ada appraisal. Kalau performance syarikat baik, kita ada bonus. Bonus itu dikaitkan dengan appraisal kita. Kalaulah kita kadang-kadang hilang semangat tadi, tidak lihat hasil ataupun akibat daripada perbuatan kita tu, itu menyebabkan kita tak peduli lah. Kan? Macam dalam konteks kehidupan kita. Kalau kita fikir akibat dosa boleh bawa kepada kecelakaan, boleh bawa kepada hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang menyebabkan kita tarik handbrake, kan, tekan brake. Tapi kalau kita tukar sebaliknya, kita melihat kalau buat pahala, penghujungnya, end in mind-nya ataupun end result-nya ialah kita akan dapat kebaikan. Ini akan menjadi semangat. Ini akan memulihkan balik kita semangat, kan. Dan yang keempat, kita perlu ada matlamat hidup yang jelas. Tuan-tuan, kita perlu matlamat hidup yang jelas, kan. Kalau kita tidak ada matlamat hidup yang jelas, itulah menyebabkan kita tak ada arah tuju dalam hidup, kan. Ingat tak masa zaman kita budak-budak dulu, kita kata aku besar nanti nak jadi gini. Aku besar ni nak buat ini sebagainya, kan. Dan bila dah bekerja, ada matlamat kita nak beli kereta, beli kereta dulu ke nak kahwin dulu. Macam saya dulu, saya kata saya nak kahwin dulu sebab saya percaya bila kahwin dulu rezeki melimpah ruah. Tuan-tuan. Kan? Kita kena bijak tuan-tuan, kan. Kahwin dulu sebab kita ada disebut dalam hadis dan Quran, kan, Allah Taala jamin rezeki orang yang berkahwin. Jadi saya pilih kahwin dulu. Masa kahwin tu naik motor je. Naik motor. Masih ingat lagi, bawa motor, isteri pregnant, Masya Allah. Kita rasa lepas tu Allah Ta'ala kurniakan rezeki, dapatlah beli kereta, walaupun kereta second hand sebagainya, kan. So tak apa. So orang kata apa, kena ada matlamat begitu. Bila dah kahwin, nak ada anak, nak ada rumah, nak ada sebagainya. Jadi kita nampak benda tu, bila kita sasar, kan, kita akan capai. Bila ada matlamat tu, kita akan bersemangat. Bila kita rasa hilang semangat, matlamat aku tak capai lagi ni. Jadi sebab itu kena verify balik, kena evaluate balik matlamat kita tu sama ada viable ataupun tak realistik. Matlamat itu kena belajar lah. Okay, kena belajar. Okey. Yang kelima, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Ini masalah. Yang disuruh ialah kita kena mirroring. Mana kita duduk depan macam mirror cermin, kita jadikan dia sebagai refleksi kepada kita. Tapi bukan kita untuk membandingkan kita dengan dia. Itu yang menyebabkan kita jadi lemah semangat. Apa yang kita disuruh ialah kita kena mirror. Sebab pakar-pakar motivasi kata untuk menjadi kaya, kita kena tiru macam orang kaya. Kena jadi bergaya, kena berjaya, kita kena tiru macam mana orang berjaya. Bukan untuk bandingkan. Bila banding tu jadi lemah semangat. Kan, dia dah capai gini, aku tak capai, tak apalah, aku ni memang macam ni, dah lah tak handsome. Dah lah tak handsome, kan. Ya. Dah lah tak handsome. Kan, gini pula, gitu. Jadi bila kita buat perbandingan, itu yang menyebabkan jadi lemah semangat. Apa yang kita kena buat ialah kita kena mirror dengan orang yang lebih hebat daripada kita, supaya kita boleh copy paste macam dia. Kita boleh follow dia punya langkah-langkah, bagaimana dia boleh berjaya. Saya nak mirror macam mana dia buat, dan saya boleh berjaya. Kan. Lepas tu yang keenam, buka minda dan hati. Tuan-tuan, kalau kita tutup minda dan hati kita tak akan boleh
Ini yang menyebabkan kita jadi tertutup. Orang panggil close minded. Sepatutnya kita ni bersifat open minded, hati yang terbuka. Contohnya dengan apa yang berlaku sekarang ni kan, kalau ikutkan ini boleh melemahkan semangat kita tuan-tuan ya. Walaupun kita belum berjaya, kita belum menang, dan 2-3 hari akhir-akhir ni contohnya kes COVID-19 ni makin nampak ni balik kan di belah utara kan. Saya dengar dalam berita tadi, Ketua Pengarah Kesihatan kata yang kluster yang di Kedah tu dia pakai super spread kan, cepat dia punya merebak tuan-tuan. So ini mungkin boleh menyebabkan kita rasa terganggu emosi kita. So maknanya kalau kita tutupkan minda kita, takkanlah orang kata apa, kalau dan negatifkan, narrow minded kan kita punya ni, ini menyebabkan kita tak boleh buat apa-apa. Kita mungkin rasa panik, kita rasa cemas dan sebagainya kan. Tetapi orang yang boleh buka minda dia, orang yang boleh berfikiran positif, insya-Allah dia boleh berdepan dengan isu, dia boleh tukar masalah kepada peluang, bukan jadi masalah yang dia akan mencipta alasan daripadanya. Okey. Yang ketujuh, buang jauh-jauh sifat buruk tadi. Buang jauh-jauh. Ni kena ada latihan lah, kena buang, nak buang tu. Kena ada latihan, kena ada ilmu macam mana nak buang sifat buruk ni. Yang seterusnya, dah tak ingat dah, yang ke-8 barangkali, kena bersama-sama dengan orang yang positif. Kena bersama. Kalau nampak yang negatif tu, minta maaf, saya tak boleh berkawan dengan orang-orang yang negatif ni kan. Saya hanya boleh berkawan dengan orang yang positif saja. Okey? Kan? Lepas tu kita ni kena ada satu niat tau. Niat untuk bantu orang lain bila mana kita dah berjaya ataupun kita dah keluar daripada masalah ni. Kan? Mungkin kita lebih awal berdepan dengan masalah tu, jadi kita kena ada niat. Bila aku boleh keluar, boleh atasi masalah ni, aku nak bantu orang lain pula. Itu yang boleh membantu kita, insya-Allah, kan? Yang ke-9, kena upgrade diri. Upgrade. Kalau handphone, gadget kita kena upgrade, kena update, kena upgrade. Begitu juga dengan diri kita. Upgrade dari sudut fizikal kita kena upgrade, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok kecewa dengan fizikal kita. Kecewa. Dah buat macam-macam dah, tak juga kurus-kurus, kecewa. Jadi kita kena upgrade. Kan sekarang ni kempen skipping, my skipping tu kan. Jadi di Radio Zayan kan, dia skipping tu kan. Lepas tu kena upgrade dari sudut spiritual. Saya tip yang terakhir saya nak sebut ialah bagaimana nak pulihkan semangat yang sebenar-benarnya ialah kita kembali kepada membaiki spiritual kita, hubungan kita dengan Allah. Kan? Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah itu boleh memberi ketenangan kepada jiwa. Jiwa yang tenang sebab dia melibatkan emosi, insya-Allah bila jiwa yang tenang dia akan membawa kepada emosi yang stabil. Bila emosi yang stabil, dia bersemangat, dia ada confident level dia tinggi, dia tak mudah mengalah, dia tidak mudah berputus asa, dia tidak mudah kecewa. Okey, itu spiritual tu yang nombor last. Selepas pada upgrade diri spiritual, tadi physical, spiritual, dari segi mental pun nak kena upgrade. Mental ni antaranya nak upgrade kena tingkat ilmu lah. Sebab tu saya sebut lagi lah, kalau warga ikhlas, kita punya ikhlas value tu kan, E yang kat belakang tu expert. Jadi kita kena upgrade kita punya pengetahuan, kita kena upgrade kita punya maklumat, kita punya qualification dan sebagainya. Kalau di peringkat syarikat yang sahabat-sahabat kita di MS Team, di platform MS Team ni, syarikat menyediakan berbagai program training, pengajian dan sebagainya. Grab it, kan? Dan kalau yang berada di platform Facebook Live kita, mungkin para pelanggan kita, para ejen dan sebagainya, kena upgrade dari sudut itu. Dan baru kita boleh bina kekentalan, boleh kita bina balik, kita punya pulihkan balik semangat, baru kita tidak mudah hilang semangat, tuan-tuan. Alright. Okey, yang terakhir tadi yang spiritual. Kenapa saya tak terakhir? Bukan makna yang tak paling penting. Dia kadang-kadang teknik.
Kita letak yang awal, orang stres, fokus yang tu bila kita cerita tu lupa dah yang awal. Kan? Lupa dah yang awal. Tapi saya nak letak yang di akhir. Kalau tuan-tuan lupa yang saya sebut yang sebelum tu pun tak apa. As long as kan tuan-tuan fokus kepada spiritual, sebab semangat ini melibatkan emosi, melibatkan soal keimanan, hubungan kita dengan Allah. Tackle spiritual ni insya-Allah yang tadi juga akan turut bersama-sama kita tackle secara bersama juga tuan-tuan, ya. Jadi itu sebahagian. Kalau kita nak tengok jawapan-jawapan, sebenarnya kita ni ada persoalan-persoalan, soalan-soalan yang kita bermain dalam kepala kita. Tapi kalau kita tengok dalam Al-Quran kan, telah dijawab tau persoalan-persoalan tu. Saya sempat buat pembacaan. Sebenarnya masya-Allah, setiap persoalan yang bermain dalam kepala kita ada Al-Quran. Contoh, saya bagi satu contoh kan. Bila saya mula rasa frust dengan ujian, maka Allah Ta'ala bagi jawapan. Ya, frust, rasa kecewa, rasa lemah semangat dengan ujian, maka Allah Ta'ala bagi jawapan nak pulihkan balik. Apa Allah Ta'ala kata? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa hina, jangan kamu rasa sedih. Wa antumul a'launa, kamu adalah yang tinggi. In kuntum mu'minin, dengan syarat kamu beriman. Spiritual. Kan? Contohnya lagi, bila kita sebut soalan kita, mengapalah ujian ni kena seberat ini kepada aku? Kenapalah? Kenapa tak kena kepada orang lain? Kenapalah? Maka Allah Ta'ala jawab je, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak bebankan, tidak uji, tidak bebankan kita dengan tanggungjawab lebih daripada kemampuan kita. Jadi kita bila dengar, ini rupanya kemampuan aku dah, Allah Ta'ala maha adilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Banyak kalau kita tengok, kan? Itu sebahagiannya. Bila kita tengok, subhanallah, ya. Jadi sebab itu saya letakkan soal spiritual tadi di last, supaya kalau tuan-tuan tak ingat yang saya sebut sebelum pun, ingat yang last tu pun kira dah, memang bukan dah cukup, memang itulah yang terbaik. Kan? Baiki spiritual kita tuan-tuan, baiki balik. Sebagaimana kita kena upgrade balik spiritual kita tu, supaya orang kata apa, kita boleh hidup dengan lebih baik dan lebih bersemangat. Sebagai pengakhirannya, saya nak share di sini tuan-tuan, ya. Orang kata apa? Saya petik ni daripada video yang popular ataupun yang dibuat oleh Ustaz Zul Pandan. Dibiasakan ceramah dengan kita dengan Takaful Ikhlas ni, Zul Pandan. Tuan-tuan boleh subscribe sebenarnya video beliau. Bagus, video-video motivasi pendek-pendek, kan. Boleh cari dalam Telegram tu Ustaz Zul ID. Boleh. Kan, dia kata kat sini ada 5 perkara yang perlu kita ucapkan pada diri kita apabila kita berasa kita sudah gagal ataupun kita kecewa dalam hidup. Kan? Pertama, bagi tahulah pada diri kita, walaupun kita belum berjaya, sebenarnya kita masih okey. Beritahu kat kita, walaupun kita tidak berjaya, walaupun kita sebenarnya kita masih ada orang yang kita sayangi. Kan? Kenapa kita nak kecewa? Kenapa kita nak hilang semangat? Kita masih, tuan-tuan, kita masih ada tempat bergantung, kita masih ada orang yang sayang, persekitaran kita masih lagi ada support kita dan sebagainya, kan? Jadi kita masih ada kehidupan kita masih lagi boleh hidup dan tidak ada apa yang terjadi pada kita pun. Kenapa kita nak hilang semangat? Kenapa kita nak kecewa? Tuan-tuan, kita masih ada kehidupan. Kita belum lagi dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka life ni life must goes on. Betul ke tak? Mana perlu diteruskan, kehidupan perlu diteruskan. Yang kedua, bagi tahu pada diri kita, aku tak boleh kuasai benda yang aku tak boleh kontrol. Tadi, ingat tak? Ini ucapan-ucapan, orang kata apa, dialog-dialog yang kita kena insti dalam diri kita. Aku hanya boleh ambil tahu benda yang aku boleh kontrol sahaja. So bila perkara membabit kepada kita yang kita tidak boleh kontrol, maka janganlah kita sedih,
Janganlah kita duka. Aku telah buat benda yang aku mampu untuk kontrol sahaja. Kan? Tapi janganlah jadikan alasan pula, oh ni beyond saya punya kontrol. Itu mencipta alasan. Kan? Yang ketiga, gagal ini menyebabkan aku rasa sangat tidak selesa. Tetapi aku masih boleh mengawal ketidakselesaan tersebut dan aku masih mampu tersenyum biarpun dalam keadaan ketidakselesaan ini. Sebab senyum tak boleh bayar. Tuan-tuan? Jangan rasakan bila gagal tu dah habis. Yang keempat, bagi tahu pada diri kita yang gagal itu adalah tindakan aku. Yang kita rasa kecewa, yang kita rasa lemah semangat tu sebenarnya tindakan aku. Tapi aku bukan seorang yang gagal. Tengok balik kehidupan kita, tuan-tuan. Adakah kita all the while ni kita gagal ataupun kita kecewa, kita jenis yang lemah semangat? Tak. Kan? Sebelum ni kita track record kita cantik. Imbas balik masa silam kita, masa lampau kita. Tengok balik yang kita, masa kejayaan kita, masa kecemerlangan kita. Bukan maksudnya kita ni gagal all the way, kan? Tetapi aku kena lawan balik untuk bangun daripada kegagalan, daripada kekecewaan ini, daripada hilang semangat ni. Sebab orang yang berjaya ialah orang yang boleh bangun balik. Orang yang berjaya, tanyalah tuan-tuan orang yang berjaya tu, adakah mereka tidak pernah kecewa? Adakah mereka tidak pernah gagal? Adakah mereka tidak pernah jatuh? Yes, mereka pernah jatuh, pernah kecewa, tetapi mereka boleh bangkit balik. Tuan-tuan kan? Kena ingat balik perjuangan kita di medan muamalat ni, tuan-tuan. Masih lagi jauh. Market penetration kita not even sampai 20%. Perjuangan kita masih lagi besar. Ya, walaupun berliku, walaupun susah dengan senario, dengan keadaan semasa, tapi ini sepatutnya melemahkan semangat kita, tuan-tuan. Yang kelima, bagi tahu kepada diri kita, gagal ini adalah peluang untuk aku bangun kembali, untuk aku buat semula, untuk aku kuat semula. Bahkan aku akan menjadi lebih baik untuk mengatasi kegagalan yang pernah menghantui aku. So, ayuh tuan-tuan, kita jadikan ucapan ini kepada ucapan diri kita, supaya kita tidak jadi orang yang satu, suka menyalahkan orang lain dan mencipta alasan. Kan? Kita kena bagi positif aura kepada diri kita sendiri. Kalau kita tak boleh harapkan orang lain. Kita yang kena bagi positif kepada diri kita sendiri, tuan-tuan. Kalau tidak, pertama, kita suka menyalahkan orang lain. Yang kedua, enggan berubah walaupun dunia sudah berubah. Contohnya dengan new normal ni, tuan-tuan. Saya ada dengar di kalangan warga agensi kita, kan? Oh, tak boleh bakat online, tak biasa nak face to face juga. Tak boleh, tuan-tuan, sebab sekarang ni kita dah berada di new normal. Nak tak nak, kita kena berubah. Kalau kita nak begini, maka kita akan jadi manusia yang lemah dan gagal. Sebab enggan berubah walaupun dunia sudah berubah. Yang ketiga, cuba mengawal perkara yang tak boleh dikawal. Yang keempat, selalu menghina dan merendah-rendahkan diri sendiri bila terlibat dalam keadaan dalam masalah dan satu keadaan. Kita sendiri yang melemahkan semangat kita sendiri, tuan-tuan. Dan yang kelima, elakkan diri daripada menjadi tidak bersyukur. Kerana apabila kita tidak bersyukur, pasti apapun kebaikan yang ada pada kita, kita tidak akan gembira. Itu yang rasa kecewa, kan? Sebab kita tidak bersyukur. Sedangkan nikmat, Allah Ta'ala dah sebut, inna ma'al usri yusra. Saya dah ulas perkataan al-usru ada alif lam. Yusra tu tak ada adalah nak tunjukkan bahawa susah tu sikit berbanding dengan baik yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maknanya nikmat itu banyak berbanding dengan bukan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kenapa kita nak fokuskan kepada yang sikit itu, sedangkan kita ada yang lebih banyak daripada itu? Sebab tu kita kena bersyukur. Maka kita kena elak 5 perkara tadi, tapi kita bagilah dialog-dialog yang baik kepada kita, supaya kita jadi manusia yang positif. Kita boleh kembali dan pulih semangat, dan kita kembali boleh beri komitmen yang padu kepada tugas dan tanggungjawab kita sebagai warga ikhlas, sebagai warga agensi dan sebagai public. Kita, walaupun kita seorang orang awam, kita ada tugas dan tanggungjawab kita kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kepada negara kita, insya-Allah. Lebih lagi dalam konteks kita berada dalam suasana COVID-19 ini, kita besar dan tanggungjawab kita, tuan-tuan. Kita jaga kita, insya-Allah kita boleh putuskan rantaian
virus yang sangat berbahaya ini, dan kita tidak hilang semangat, tak hilang punca, tetapi kita kembali bangkit untuk kita cipta kejayaan yang lebih hebat lagi, tuan-tuan. Saya rasa itulah yang mampu saya kongsi pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terlebih tuan-tuan, sepatutnya 9 suku dah terlebih 15 minit. Sikit lah tuan-tuan kan, minta sikit lebih kan. Tapi tak apa tuan-tuan, sambil-sambil dengar tu, sambil boleh buat kerja pun kan. Itu lebihnya online ni. Tuan-tuan tak perlu hadir secara fizikal di satu tempat, itu yang menyebabkan terpaksa tinggal kerja lain. Ni boleh buat multitasking, sambil dengar, sambil buat kerja. Cuma make sure jangan salah lah. Jangan salah lah tuan kan. Okey, saya rasa setakat itu saja pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan bawa lagi topik-topik yang lebih menarik, yang akan disampaikan oleh speaker-speaker jemputan kita, insya-Allah. Dan terima kasih kepada warga Ikhlas yang mengikuti melalui platform MS Team, dan juga yang rakan-rakan Facebook kita di Facebook Live Takaful Ikhlas. Sebagaimana saya sebut tadi, kita tuan-tuan boleh subscribe, boleh like, boleh follow Facebook Takaful Ikhlas, sebab banyak maklumat terkini yang kita kongsi di situ, yang kita share di situ, mengenai produk, mengenai perkembangan Takaful Ikhlas kan. Apakah perkhidmatan yang kita sediakan kan. Bagaimana saya sebut tadi, kita boleh Takaful Ikhlas ni kita ada 2 lesen kan, Takaful Ikhlas General dan juga Takaful Ikhlas Keluarga. Produk-produk Takaful Keluarga boleh jumpa ejen-ejen Takaful Keluarga, produk-produk Takaful Am ada ejen-ejen Takaful Am. Dan kita insya-Allah kita akan bawa juga satu slot nanti. Kita akan bicarakan tentang satu yang unik yang ditawarkan oleh Takaful Ikhlas General, iaitu IW, Ikhlas Wakaf Endowment. Saya bagi sikit dia punya ni, kalau ada di kalangan warga Facebook kita, di kalangan para pelanggan kita, kalau setiap pelanggan Takaful Am contohnya mengambil perlindungan motor Takaful kenderaan, kita tentuan secara automatik subscribe kepada IW ni, Ikhlas Wakaf Endowment, di mana sekiranya minta maaf tuan-tuan meninggal, maka kita akan bayar meninggal kerana kemalangan, kita akan bayar RM1000 ini kepada penama wakaf yang kita namakan, penerima wakaf yang kita namakan. Ini satu benda yang tidak ada lagi di pasaran, hanya ada di Takaful Ikhlas General Berhad. Jadi kita akan bicarakan slot tu, tapi ini sebagai kata apa, teaser sikit lah, supaya membuka, menarik apa yang kita nak cerita ni kan, apa yang nak cerita. Jadi kalau produk-produk Takaful Keluarga, boleh jumpa ejen-ejen kita, boleh pergi kepada regional office kita di seluruh di wilayah di seluruh negara. Produk baru ada, jangan lupa kan. Dan untuk staff pun boleh subscribe juga produk itu, insya-Allah. Saya dipahamkan kita akan offer kepada staff juga. Tunggu rebut peluang kan. Jadi saya rasa setakat itu saja pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi untuk bersama di alam maya ini. Mudah-mudahan hari Jumaat yang penuh keberkatan ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa setakat itu saja pertemuan kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah kita dah selesai tuan-tuan ya. Kalau di platform tadi cecah MS 65 orang. Kalau di Facebook Live ni kita tadi ada 32 orang, alhamdulillah. Terima kasih. Sebar luaskanlah maklumat sekiranya tuan merasakan pertemuan kita pagi ini sesuatu yang boleh bermanfaat. Jadi saya rasa saya kena berhenti setakat itulah, tutup. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.